Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Saiful bin Muhammad. Dan pada hari ini kita akan belajar dalam subjek BPP 3023 iaitu Asas Perakaunan Perniagaan. Jadi kita dah belajar banyak topik sepanjang semester ini, dan pada hari ini kita akan melakukan ulang kaji yang pertama kita, iaitu berkaitan dengan penghutang. Jadi pada hari ini kita akan tengok keseluruhan transaksi berkaitan penghutang, bagaimana kita nak tahu ringkasan dia, urus niaga yang melibatkan penghutang daripada awal proses dia sehinggalah ke akhir prosesnya. Jadi sebelum itu, bila kita nak buat transaksi berkaitan dengan penghutang, kita perlu tahu, okey, kita perlu tahu dokumen yang terlibat dengan penghutang. Jadi kita tengok dokumen yang pertama iaitu invoice, jualan secara kredit. Okey, jadi apabila berkaitan dengan penghutang, pertama sekali yang kita kena tengok dokumen, kita kena kenal pasti dokumen itu. Sekiranya kita kena jumpa invoice, okey, bila kita berjumpa invoice, kita kena tengok sama ada invoice itu adalah invoice jualan ataupun invoice belian. Okey, macam mana kita nak bezakan invoice belian dengan invoice jualan? Sekiranya awak berjumpa dengan invoice jualan, pada invoice-nya sekiranya alamat dan dengan nama company berada di atas sekali, itu bermakna ianya adalah invoice jualan. Jadi kenapa pentingnya kita kena mengenal pasti invoice? Sebab kita nak bezakan antara invoice jualan dan juga invoice belian. Sebab invoice jualan inilah yang dikatakan invoice yang berkaitan dengan penghutang. Tetapi invoice yang berkaitan dengan belian adalah berkaitan dengan pemiutang. Jadi invoice jualan adalah untuk penghutang dan invoice belian adalah untuk pemiutang. Macam mana nak bezakan, nak kena pasti invoice belian? Saya akan bagi tahu dalam topik ulang kaji yang akan datang berkaitan dengan pemiutang. Tapi pada hari ini kita akan tumpukan kepada penghutang saja. Jadi bila awak berjumpa dengan dokumen, apabila awak jumpa dengan invoice dan awak mendapati bahawa nama, alamat dan nama syarikat berada di bahagian atas, itu bermakna ianya adalah invoice jualan. Jadi apa kesannya bila kita berjumpa invoice jualan ini kepada penghutang? Okey, apa kesan dia? Kesan dia adalah dia nak memaklumkan bahawa hutang si penghutang ini semakin bertambah. Tapi penghutang ini sebenarnya siapa? Okey, pelajar-pelajar perlu ingat bahawa penghutang ini adalah bila kita jual barang kepada orang secara kredit, iaitu bermakna secara hutang. Apabila barang dijual secara hutang ataupun secara kredit, orang yang berhutang dengan kita, orang yang berhutang dengan syarikat kita itu tadi, dikenali sebagai penghutang. Ini bermakna penghutang itu adalah orang yang berhutang dengan syarikat. Syarikat siapa? Dengan syarikat kita. Jadi kita perlu tahu siapa itu penghutang, dan apabila kita berjumpa dengan invoice jualan, bermakna hutang si penghutang itu bertambah. Kenapa hutang dia bertambah? Kerana kita dah jual barang kepada dia dan dia belum bayar lagi duit dia kepada kita, dan hutang dia semakin bertambah. Bermakna si penghutang ini secara automatiknya bertambah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu rekodkan hutang si penghutang ini tadi ke dalam satu buku, iaitu dinamakan sebagai buku jualan. Jadi segala hutang-hutang penghutang, perkara pertama yang perlu kita rekodkan adalah ke dalam buku jualan. Setelah kita rekodkan ke dalam buku jualan, kita perlu transferkan hutang-hutang si penghutang ini ke dalam ledger. Tapi ledger apa yang perlu kita masukkan? Kita akan masukkan ke dalam satu ledger yang dikenali sebagai ledger penghutang. Dan kita akan masukkan hutang ini ke bahagian debit. Kenapa ledger penghutang? Bila hutang dia bertambah di bahagian debit, kerana kita kena ingat, penghutang adalah aset semasa. Okey? Jadi penghutang dia adalah bahagian debit. Aset adalah rumahnya di bahagian debit.
Apabila hutang si penghutang itu bertambah, kita akan rekodkan ianya di rumah asal dia. Rumah asal dia tadi rumah apa? Rumah asalnya adalah rumah debit. Bermakna apabila hutang si penghutang ini bertambah, bila dia melakukan kita jual barang pada dia, kita keluarkan invoice jualan, hutang si penghutang ini bertambah, bermakna kita perlu rekodkan ke dalam ledger penghutang bahagian debit, menunjukkan bahawa hutang si penghutang tadi telah pun bertambah. Okey, jadi invoice pertama tadi kita dah tengok invoice yang berkaitan dengan invoice jualan. Kita dah tengok dokumen pertama iaitu berkaitan dengan invoice jualan. Jadi kita akan tengok dokumen kedua yang terlibat iaitu dokumen nota kredit. Okey, nota kredit menunjukkan bahawa pulangkan barang. Bermakna penghutang tadi, okey, kita dah jual barang kepada dia, kemudian dia terima barang tu tadi, dia mendapati bahawa barang yang telah dibeli oleh si penghutang tadi, barang yang kita jual pada dia mungkin berlaku kerosakan. Jadi bila berlaku kerosakan, okey, si penghutang ni dia tak nak barang tu sebab barang tu tak boleh pakai, barang dah rosak. Jadi dia pulangkan balik kepada kita, dia return barang tu balik pada kita. Jadi apa yang kita perlu buat apabila nota kredit ini dikeluarkan? Apa yang perlu kita buat apabila penghutang pulangkan balik barang dia kepada kita, dan apa kesan dia kepada penghutang? Hutang si penghutang tadi semakin berkurang. Kita perlu kurangkan hutang dia. Sebab apa? Tadi masa dia beli barang, masa kita jual barang pada si penghutang, hutang dia bertambah. Jadi bila dia pulangkan balik barang tu, bermakna dia tak nak dah barang tu, kita kena pulang balik duit dia. Okey, jadi bila kita nak pulangkan balik duit dia, dia masih berhutang lagi yang kita. Jadi kita perlu kurangkan hutang tersebut. Jadi apabila hutang berkurang, kita perlu rekodkan ianya ke dalam buku pulangan jualan. Jadi segala bentuk pulangan barangan daripada penghutang kepada kita, ianya perlu direkodkan ke dalam buku pulangan jualan, dan seterusnya kita perlu rekodkan ke dalam ledger penghutang. Direkodkan dalam ledger penghutang di bahagian kredit. Kenapa bahagian kredit? Kenapa? Kerana hutang si penghutang telah pun berkurang. Jadi kita tahu rumah asal penghutang tadi adalah debit, dan apabila dia bertambah, dia akan direkodkan di bahagian debit. Tetapi apabila hutang si penghutang itu berkurang, dia akan berpindah ke rumah kredit. Jadi kita akan rekodkan ke bahagian kredit pada ledger penghutang, menunjukkan bahawa hutang si penghutang tadi telah pun berkurang. Okey, kita teruskan kepada dokumen seterusnya iaitu dokumen slip wang masuk. Yang mana setiap dokumen slip wang masuk daripada penghutang menunjukkan bahawa kita terima duit daripada penghutang. Kenapa penghutang bagi kita duit? Okey, kenapa penghutang masukkan duit ke dalam akaun bank kita? Sebabnya adalah penghutang itu membayar hutang dia yang sebelum-sebelumnya tadi. Jadi sebelum ni kita jual barang pada dia, okey, invoice dikeluarkan menunjukkan hutang dia bertambah. Tapi apabila si penghutang ni dia dah banyak hutang, kemudian dia jelaskan hutang dia tadi, akan melibatkan dokumen berkaitan dengan slip wang masuk, yang mana si penghutang menjelaskan hutang dia kepada kita. Okey, jadi apa kesan dia kalau penghutang bayar hutang pada kita? Apa kesannya bila dia bayar, kita dapat duit daripada si penghutang itu tadi? Jadi kesan dia adalah hutang si penghutang itu tadi semakin berkurang. Apabila hutang dia semakin berkurang, kita terima duit si penghutang tadi, duit itu masuk ke dalam akaun bank kita, kita akan rekodkan ke dalam buku tunai. Jadi duit yang kita terima daripada penghutang itu, ya, pelajar-pelajar semua perlu ingat bahawa kita akan rekodkan ke dalam buku tunai. Buku tunai bahagian mana? Kita akan rekodkan ke dalam buku tunai bahagian penerimaan, yang menunjukkan bahawa kita telah terima duit daripada penghutang secara tidak langsung. Hutang si penghutang itu tadi telah pun berkurang. Setelah itu kita akan rekodkan ke dalam ledger penghutang di bahagian kredit.
Kenapa kita perlu rekodkan bahagian kredit? Sebab bila penghutang bayar hutang dia tadi, dia jelaskan segala hutang, baki-baki hutang dia kepada kita, bermakna hutang si penghutang itu semakin berkurang. Jadi bila berkurang, kita akan rekodkan ke bahagian kredit pada ledger penghutang. Jadi setelah kita rekodkan semua invoice tadi, nota-nota kredit tadi, slip wang masuk tadi, kita rekod pada buku jualan, buku pulangan jualan, buku tunai penerimaan dan ledger penghutang. Dan pada akhirnya dalam ledger penghutang ni tadi, kita akan jumlahkan baki keseluruhan dia. Baki terkini iaitu pada baki akhir itu. Jadi pada baki akhir ini kita nak buat apa? Pada baki akhir ini, kita akan masukkan dia ke dalam satu buku yang dipanggil sebagai senarai daftar penghutang. Senarai daftar penghutang ni apa dia? Senarai daftar penghutang adalah satu buku yang menunjukkan baki terkini, baki akhir yang kita ambil daripada ledger penghutang tadi, kita masukkan ke dalam senarai daftar penghutang. Jadi hanya baki sahaja yang kita ambil. Jadi pada akhir bulan, kita akan dapat tahu baki-baki setiap orang yang berhutang, dari orang yang berhutang pada kita dengan hanya perlu melihat senarai daftar penghutang. Okey, jadi itu sahaja transaksi yang berkaitan penghutang daripada proses awal. Kita perlu mengenal pasti dokumen-dokumen terlibat sehinggalah kepada step yang terakhir, iaitu kita update pada baki akhir yang terdapat pada ledger penghutang ke dalam senarai daftar penghutang. Jadi bila kita dah rekod sampai sini, bermakna transaksi berkaitan penghutang telah pun selesai. Bila kita dah update dalam senarai daftar penghutang, bermakna rekod kita tentang penghutang tadi telah pun berakhir pada bulan tersebut. Jadi itu sahaja kelas kita berkaitan dengan penghutang. Tapi macam biasa akan ada tugasan yang perlu awak selesaikan. Jadi tugasan pada minggu ini senang sahaja. Cikgu nak awak buat satu nota ringkas. Tak kisah dalam bentuk apa pun yang awak nak buat, sama ada dalam bentuk minda, dalam bentuk ayat-ayat ringkas. Tapi yang paling penting ianya adalah ayat yang mudah untuk awak faham. Jadi apa yang perlu ada dalam nota ringkas awak? Semua maklumat-maklumat berkaitan dengan penghutang. Daripada proses awal hinggalah proses akhir. Penghutang itu apa? Penghutang itu terbahagi kepada berapa? Penghutang itu macam mana kita nak kenal pasti penghutang? Okey, kita nak tengok dokumen-dokumen apa yang mungkin terlibat. Kesan-kesan penghutang sekiranya ianya bertambah, berkurang, nak rekod kat mana? Buku apa yang terlibat? Dalam ledger apa nak rekod? Sehinggalah awak rekodkan dia kepada baki-baki dia, kepada senarai penghutang. Jadi buat dalam bahasa yang awak faham. Macam awak lihat pada nota cikgu pada hari ini, ianya sangat-sangat ringkas. Tapi untuk nota awak yang awak buat perlulah lebih panjang, lebih jelas, lebih terperinci. Mungkin diletakkan beserta contoh supaya mudah untuk awak kelak ulang kaji pada masa-masa akan datang. Jadi ini sahaja tugasan kita pada minggu ini, sangat-sangat ringkas. Dan cikgu bagi awak tempoh masa untuk selesaikan pada hari Sabtu ini. Okey, terpulang pada awak boleh buat dalam PowerPoint, Word, Excel menggunakan komputer ataupun awak nak tulis tangan. Jadi sekiranya awak perlukan maklumat tambahan dan sebagainya, boleh rujuk pada nota-nota yang telah saya bagikan pada awak sebelum ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, mudah saja just WhatsApp cikgu ataupun WhatsApp di dalam grup. InsyaAllah saya akan respon. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha.